Halo. Okey, selamat malam. Okey. Hai, selamat datang ke siaran langsung sambutan Hari Wanita. Tema program malam ini adalah wanita memimpin. So, siri pertama hari ini adalah Pusat Wanita Berdaya. So, short form adalah PWB. Saya Hayashi Chong, penyelia Tun Bandar Utama. Pada program malam ini, kita akan menemu lama dua tetamu khas. Mereka siapa tu? Mereka adalah Saudari Noh Azliza dan Saudari Junaida. Okey, so terima kasih kepada penonton yang menonton program malam ni. Jangan pergi mana-mana. Jangan lupa sila like, komen dan share live ini untuk mendapat lebih ramai penonton. Okey, seterusnya kita akan membuka ruang untuk soalan daripada para penonton, tapi dalam seksi yang pertama lah. So kita akan bahagikan seksi kedua, dua bahagian lah. Okay, so selepas sesi pertama, so penonton boleh buka soalan, ya. So sebelum kita terus, okay, Puan Junaida, you boleh on you punya mute ke? Audio, you sudah unmute. Dah boleh dengar you cakap, okay. So sebelum kita terus, okay, sekejap Okay. Okay. Marilah kita seterus saya rasa ramai orang pun tak sabar-sabar nak dengar apa cerita mereka, and then apa latar belakang mereka. So ini adalah kita nak interview mereka. So beliau akan cerita tentang macam mana mereka involve dalam itu PWP. So macam mana mencana extra income selepas mereka join PWP. Sila kita dengar mereka cakap lah, ya. Okay, the first question so kita sebab ada beberapa question, kita akan bagi tanya. Soalan pertama adalah kenalkan diri dan posisi dalam PWP, ya. Okey, silakan. Siapa nak silakan? Siapa dulu? Siapa dulu? Saya. Okey. Okey, silakan. Nama saya Junaida binti Samsudin. Saya adalah AJK PWB. Ya. Dun Bandar Utama. Okey. So, Noh Azliza. Okay, saya Noh Azliza binti Sahin. Saya ahli dalam PWB Bandar Utama. Okey, so yang soalan yang kedua, okey, bagaimana anda mengetahui tentang PWP? Okey. Ini cerita panjang tau. Tak panjang pendek je. Okey. Okey, bermulanya penyambatan saya di dalam PWB adalah dari ajakan seorang kawan. Jiran saya bernama Puan Kamar Razani yang turut sama aktif dalam kerja-kerja sukarelawan bersama NGO Dun Bandar Utama. Ketika itu saya diuji kehilangan pekerjaan dan saya diberikan kerja, dan ini adalah satu peluang untuk saya involve dengan PWB. Ia adalah satu masa yang tepat dan sesuai lah. So tujuan utama untuk memenuhi masa yang terluang apabila menyertai banyak peluang ilmu yang boleh didapati melalui program-program anjuran PWB. Okay. So macam mana itu Noh Azliza? Saya mengetahui pasal PWB ni Hello, dengar ke? Hello. Jap.
Masalah teknikal. Itulah sebabnya kadang-kadang kita tak tahu apa terjadi kemudian sebab internet. Kan tak apa, kita tunggu saudari Nur Aslisa masuk, kita teruskan apa yang tadi itu soalan lah. So selain tu, I nampak ada penonton sini. Kalau boleh you nak tanya ni, nak tahu apa PWP lagi teliti, atau you nak mengenai mereka macam mana boleh menjana pendapatan yang lebih ke, atau you boleh boleh tanya soalan, kita nanti bagi open soalan, you boleh tanyalah ya. So sebab ini under Facebook Live kan, bukan hanya yang kita cakap saja kan. So kita kena two and way kita bagi mungkin bagi soalan ke, atau kita tetamu, kita interview tetamu, tapi kita pun kena itu penonton peserta tanya soalan. Baru macam tengok itu kita punya program kan macam lagi mulia lah. So bukan hanya cakap sendiri jawab, sendiri cakap, sendiri tanya, sendiri jawab saja kan. So kita pun kena open soalan, and then bagi ramai orang kena mengenai apa itu PWP, apa itu apa yang boleh mungkin lain kali kalau you ada dari lain tempat, sebab kita PWP ada 56 adun, so lain tempat pun ada penyelia lain, so mungkin anda pun boleh pergi join you punya tempat punya penyelia, mereka punya aktiviti kan. So ini itu message yang kita nak sampaikan lah. Okay, so sekarang kita punya Nur Aslisa sudah masuk. Okay, continue you punya jawapan. Saya kenal dengan PWP ni selepas ada jiran saya dia share link untuk bengkel. Lain. Masalahnya lagi. Tak apa. Okay. Mungkin dia punya internet ada masalah kan. So tak apa, kita sabar. Masa sabar, kita boleh tengoklah buka soalan. Mungkin sesiapa ada soalan boleh tanya sini, kita boleh jawab dulu kan. At the same time kita boleh tunggu beliau lah. So ada sesiapa nak tanya soalan ke, lelaki kita pun boleh buka soalan untuk lelaki, sebab nampak sini ada siapa? Don Muhammad Hafizi, dia cakap PWP baik. Okay, thank you. So I harap yang lain pun boleh tanya tanya soalan lah, atau tak ada soalan pun tak apa. Janji tulis mungkin sikit komen, cakap hai, apa you nak nak sampaikan dalam Hari Wanita Sedunia kan bulan ni. So kita memang nak bagi message itu bagi ramai orang tahulah. Okay, so dia cakap phone terlalu panas tak boleh pakai. Oh my god. So macam mana sekejap I tengok dia boleh cuba sekali ya, tengok Okay, boleh guna lain. Okay, beliau punya phone ada masalah sikit. Dia cakap phone terlalu panas tak boleh pakai. So aku pun tak tahu apa masalah. So tak apa, kita tunggu saja. So sini ada 9 penonton, boleh rasa you nak tanya soalan ke tak? Kalau tidak, kita tunggu dia, kita tengok balik yang sebelum tu 2018, masa tu kita belum tukar tun pantat utama, itu masa tu kita nama Damansara Utama. Okay, sorry, beliau sudah masuk. Sorry
Okey ke? Sudah hitam oh. Atau tengah tanam tak gerak. Okey, tengah ke? Liza? Hello, Liza? Tengah ke? Hello? Tak okey lah, line saya tak okey lah hari tu. Line tak okey ke atau lampu tak okey? Hello? Hello? Tengah ke? So, Dah tengah? Hello? Sekarang macam sekarang okey? Tengah ke? Tengah ke? Tengah ke? Oh, satu line. Okey, saya cuba satu line. Ini okey ke tak? Saya cuba. Ini okey. Tengah ke? Oh. Hello? Hello, tengah ke? You kena off satu side punya phone. You kena off. Hello? okey, sorry. Hello? Tengah ke? Dengar Hayashi. Okey, sekarang sila mulakan. Tak apa. Okey, jiran saya dia share link PWB untuk bengkel bunga sabun. Lepas tu kebetulan sebelum tu saya dapat hadiah hari jadi daripada sahabat saya, dapat bunga sabun. Jadi saya macam teruja nak belajar macam mana penghasilan bunga sabun. Jadi saya cepat-cepat isi link. Sejak itu baru saya tahu yang PWB Dun Bandar Utama ada dekat area kawasan saya. Okay. So masa tu you join itu kita urus Anjur punya program lah. Lepas tu you belajar dari sana. Saya belajar daripada sana. Lepas tu kiranya masa tu saya memang tak tahu apa-apa. Basic saya memang kiranya zero lah. Memang tak pandai. Akhirnya saya belajar slow-slow. Okay. Lepas tu? Sejak itulah, lepas tu selepas daripada itu saya join program yang PWB Dun Bandar Utama anjurkan semasa saya lapang. Kan diorang adakan hari Sabtu Ahad, kalau macam hari Sabtu Ahad anak-anak saya tak sekolah, saya pun join lah program yang ada dekat tempat-tempat area saya. Okay, bagus. So, okay, seterusnya kita, okay, seterus adalah, okay, sudah berapa lama bersama dengan PWB dan bagaimana anda mengambil keputusan untuk menyertai PWB? Saya ke? Salah sesiapa lah. Janji jawab. Sejak Mei 2019 sehingga sekarang saya telah mengambil bersama PWB. And then saya ambil keputusan untuk menyertai PWB kerana saya tertarik dengan misi, visi dan objektif PWB itu sendiri seperti dalam video tadi lah. Okay. Then, how about Junaida? Liza? Saya bersama dengan PWB ni dah lebih daripada 1 tahun. Lepas tu saya ambil keputusan nak menyertai PWB ni sebab bunga sabun. Lepas tu daripada suka-suka akhirnya seronok. Dan lagi satu program yang PWB ada ni kan, diorang buat berdasarkan kepada minat tau. Kalau macam kita join lepas tu kan bila kita tengok diorang buat, lepas ni aku nak hasilkan sesuatu macam ni lah. Lepas tu slow-slow lah kita belajar sehingga benda tu menjadi. Okay.
So sebagai satu contoh yang baiklah. So apa yang kita yang macam beliau sudah menyertai itu program PWP, sebab PWP macam satu platform untuk menyertai wanita-wanita menyertai, and then kalau mereka ada skill mereka boleh sampai satu tahap dan boleh jadi pengajar macam beliau Nur Aslisa. Sekarang dia sudah jadi yang dari mula dia memang tak tahu apa itu bunga sabun, tak tahu macam mana buat, sampai sekarang ni beliau sudah jadi idol pantun bandar utama. Beliau pun sudah jadi pengajar, sudah pergi lain tempat sebagai guru ajar macam mana buat itu bunga sabun, dan ini adalah memang tolong menjana pendapatan yang lebih untuk beliau lah. So ini yang memang satu yang contoh yang baik. Macam Junaida pun sama, sebab dia menyertai program PWP, lepas tu dia diwakili Tun Bandar Utama masuk AKW, Akademi Wanita, Akademi kepemimpinan wanita. So beliau sudah ambil lebih kurang 2 tahun habis itu kursus. So boleh menolong beliau lagi meningkat kesemangat confidence itu untuk dia, untuk in future dia nak buat kerja ke apa ke, dia pun rasa sangat confidence dan rasa macam tak sebut compare to sebelum lah. Okay, so seterusnya sini ada penonton tanya pula. Okay, bagus. Okay, itu Q Kuatik, apakah pandang ada pendapat ahli keluarga terhadap penglibatan anda dalam PWP? Ini adalah, ini dia punya face so takut Okay. Okay, siapa nak jawab ni? Saya nak share. Okay, share. Saya nak share lah. Yang ni paling saya best lah. Sebab kan pandangan keluarga saya kan. Terutamanya suami saya lah. Dia apa yang saya buat, dia akan follow. Dia akan bagi saya sokongan. Lepas tu dia anda kata kalau macam saya kena pergi kat satu tempat tu pun dia akan tanya kat saya, boleh pergi tak? Dia akan tanya. Saya cakap tak boleh. Tak apalah, nanti abang try lah. Dia cakap macam tu kan. Dia akan cuba ambil cuti. Kalau dia tak boleh cuti pun dia akan suruh saya cakap, okey lah, saya tanya dia, malam kita boleh buat kerja tak? Kan macam kita buat dekat Shah Alam hari tu kan. Dia malam dia sanggup datang tolong saya. Dia memang akan bagi saya sokongan tau. Apa yang saya rasa benda tu baik untuk dia. Itu yang saya seronok. Lepas tu lagi pun program yang PWB ada ni dulu, kita still lagi boleh bawa anak-anak. Anak-anak pun boleh join juga sekali kat dalam tu. Jadi kita tak abaikan anak-anak kita. Jadi kita sebagai suri rumah rasa macam seronok lah untuk untuk join program yang macam ni. Itulah pandangan saya. Okay, bagus. So apa Junaida? Apa you? Okay, dari segi pandangan ahli keluarga, husband saya tak ada masalah. Dia memang very supportive. Sebab kalau ikutkan, kalau malam pun kan kita sebab dah ambil kelas, so dia pun akan uruskan anak selama setahun lebih belajar. So dia tak adalah cakap tak boleh apa semua kan. Kita kena pandai manage time lah and give and take each other. Setakat ni memang tak ada masalah. Okay, bagus. So ini yang memang contoh yang baik lah. So kita wanita yang itu kejayaan wanita, kita pun tak boleh abaikan suami dari suami yang punya harus saya sokongan dari suami kan.
So memang baguslah. So harap-harap beliau punya suami boleh dengar lah. Kalau dengar, terima kasih banyak-banyak ya, sebab sokong wife ya. Okay, so and then lagi satu soalan adalah how your involvement in PWP has changed your outlook of life. Wah, ini faham ke? Okay. Change outlook of life. Memanglah dia akan bertukar sebab bila dia ada perbezaan apabila kita berpersatuan dengan tidak berpersatuan. So bila kita berpersatuan, kita akan menambah ilmu, akan exchange each other punya permasalahan. So kita akan tanya macam mana nak selesaikan satu-satu masalah. Contohnya macam masalah, contohnya lah kalau ada masalah dengan family, macam mana nak handle, ataupun ada permasalahan dari segi penderaan kanak-kanak ke, so macam mana nak handle. So macam saya pernah involve dengan PWB punya program yang melibatkan bengkel penderaan kanak-kanak. So dari situ saya adalah idea untuk memberi cadangan penyelesaian macam mana nak selesaikan masalah tersebut. So dalam komuniti ni kita kena work each other. Kalau kita tak work each other, kita akan menjadi masalah juga dengan work kita, life kita tak berapa balance lah. Sebab kalau kita tak berkomuniti. So komuniti ni penting. Jika ada jiran yang sakit, siapa yang nak bantu? Mestilah komuniti tu sendiri. Sebagai contoh. Okay. Apa Dan? Riza? Kalau macam untuk saya kan, saya lebih banyak kepada perubahan untuk saya daripada segi ekonomi family saya lah. Sebab saya ambil banyak yang saya join program PWB ni, kebanyakan saya join bengkel dorang. Lepas tu dengan bengkel dorang tu lah yang saya balik rumah, saya akan belajar sesuatu tu, hasilkan sesuatu tu. Lepas tu yang itu jugalah saya panggil hobi. Hobi tu saya jana saya punya pendapatan saya. Saya jana pendapatan saya untuk bantu family saya. Kiranya memang saya nampak lah, nampak benda ni memang banyak bantu saya daripada saya tak pandai. Saya tak pandai nak pergi mana-mana, saya tak pandai nak bercakap dengan orang, tapi saya boleh buat benda tu. Saya boleh berhadapan dengan masyarakat. Macam saya tak pernah buka kedai, tiba-tiba orang panggil saya buka kedai, saya boleh handle benda tu. Betul bila saya dipanggil untuk jadi tenaga pengajar pun, saya boleh handle benda tu walaupun sebenarnya saya ada perasaan takut. Tapi saya anggap benda ni cabaran untuk saya hadapi benda ni. Saya buang ketakutan tu tepi. Lepas tu saya cakap pada diri saya nak buat benda ni semua, saya nak bantu family saya. Kebanyakan memanglah dia ubah ekonomi family saya lah. Okay, bagus. So, okay. Sebab anda nampak sini pun ramai lelaki sokong bagi komen dengan PWP. So, terima kasih banyak-banyak lelaki bukan hanya wanita saja. So, bagus juga lelaki pun menyertai program ini untuk bagi sokongan kita. Okay, so seterusnya, okay, adakah peranan PWP penting untuk komuniti dan masyarakat? Kenapa? Okey, pada pandangan saya, PWB merupakan satu pusat sehenti dalam komuniti setempat
di mana setiap wanita boleh mempelajari kepelbagaian cabang ilmu pengetahuan dari segi sosial, kemahiran, ekonomi dan emosi. So yang soalan mengapa tu, okey, dari segi sosial adanya interaksi dan pergaulan antara komuniti setempat. Lepas tu ilmu yang pelbagai dari segi kemahiran memasak, menjahit, kraft tangan, macam-macam boleh belajar. So dari segi ekonomi tu peluang menjana pendapatan keluarga, membantu suami, and then dari segi emosi membantu mengurangkan tekanan perasaan akibat permasalahan keluarga ataupun pekerjaan dan sebagainya. So apa Liza? Okay. Tak ada lah. Saya cuma semua nak cakap kalau macam peranan dia ni macam mana nak cakap, dia bantulah, bantu suri rumah, adakan program dekat kawasan kediaman. Kiranya macam kalau macam suri rumah tu payah nak gerak kan, sekurang-kurangnya benda-benda ni berada dekat area rumah. Sebabnya PWB ni saya perasan diorang banyak adakan dalam kawasan-kawasan perumahan yang senang suri rumah datang untuk belajar. Lepas tu saya pun terlibat juga dengan aktiviti PWB macam anda kata kalau macam nak handlekan masalah dalam family ke, daripada saya tak tahu macam mana nak handle. Lepas tu saya kalau macam berlaku macam ni, okey saya boleh buat macam ni. Anda kata dalam kelompok kita ni ada orang-orang susah, kita dah tahu dah kat mana kita nak salurkan bantuan untuk diorang, macam tu. Okey, bagus juga. So sini ada satu peserta tanya, bila kita libatkan diri dalam komuniti di luar, dapatlah kita belajar cara berkomunikasi, dapat melantik diri kita sendiri, lebih berani nak membuat keputusan. Ya, memang ini bagus. So ini ya betul kan? Actually I tahu ini adalah salah satu ketua kampung wanita di Sungai Buloh, Tania. So okay, so and then tadi beliau pun ada bagi jawapan yang bagus. Okay, terima kasih. So okay, so seterusnya adakah PWB membantu dalam memperkasakan kaum wanita di dalam komuniti? Ini yang penting. Ini sangat penting. Okey, pada pandangan saya, PWB dapat membantu memperkasakan wanita melalui pelbagai keilmuan, membentuk sikap yang sentiasa positif, berempati, lepas tu kemahiran dan bimbingan yang pelbagai, ditawarkan secara percuma tau. Siapa nak bagi? Okay. Serta betul percuma. Membentuk tabiat dan disiplin yang kuat melalui pergaulan dengan pelbagai lapisan masyarakat majmuk yang berbilang kaum, agama dan budaya. Okey, sebelum kini berjaya berdikari, mengorak langkah dengan menjadi usahawan, dengan menghasilkan produk sendiri dan berani memasarkan, mengkomersialkan produk seperti contoh Cik Azliza dah jual dah barang-barang. Ya, dia sebagai satu idol yang kita sebagai satu contoh yang baik. Dan daripada tu bunga, sebelum bunga sabun, beg tangan pun ada kan, kraft tangan. Ya, kraft tangan. Utama pastel art, macam itulah. Ya. So, Liza? Kak Je punya jawapan. You boleh jawab yang apa yang dia tak jawab, you boleh jawab lah. Hello. Macam mana ya?
mestilah membantu kan, daripada kita suka-suka lepas tu nak libatkan nak daripada kita suka-suka dalam pelibatan kita dalam apa yang kita buat. Lepas tu lagipun kita tengok pula perubahan dekat diri kita. Lepas tu dekat orang-orang sekeliling kita yang boleh bagi kita sokongan. Lepas tu lagi kalau macam rakan-rakan yang sekeliling kita pun tiru, macam ikut kita tahu, macam dia macam nak buat apa yang kita buat, kita lagi rasa macam happy. Sekurang-kurangnya kita tunjuk benda yang baik untuk diorang. Macam itulah, saya tak tahu nak cakap sangat. Yang lain pun ada sikit short-short. Dah, okey tengah. Okey, seterusnya sebab ini I rasa ramai orang pun memang tak tahan mungkin sudah confused atau boring ke macam mana kan. So I just nak bagi tahu, nak sampaikan sebab ini PWP memang sudah lama under Selangor. So yang Tun Bandar Utama sebelum tu adalah Taman Sara Utama. So yang sebelum tu kita ada yang I akan buat tunjuk sikit video tentang apa yang sebelum tu yang kita yang program yang sudah kita rancang lah. Okay, ini salah satu video I nak tunjuk. Memang baik punya video, kalau semua boleh nampak. Okay. இன்னைக்கு நாங்க வந்ததுனால எனக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சி இந்த துணி தைக்கிறதுக்கு மினி டேபிள் கிளாத் கற்றுறதுக்கு. இது வந்து நான் தைச்சது இல்லை, ஆனால் நான் இன்னைக்கு தைச்சிருக்கேன். இதுக்கு மேலே தைக்க கற்றுக்கலாம். Daripada saya zero daripada menjahit, sekarang ni saya dah dapat sikit demi sedikit teknik menjahit dan pengalaman yang banyak berguna untuk saya. Okey. Lepas tu ada lagi lepas tu ada lagi satu yang terkini punya video. I nak tunjuk bagi semualah. Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam Perpaduan Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Selangor.
Okey, kita balik. Ini video beliau memang tak tahu apa yang I memang special edit untuk mereka Terharunya. sampai satu kenangan apa yang tali start tali mula sampai sekarang lah. Okey, so kita masuk sesi kedua soalan yang dah banyak sebab masa pun sudah lebih kurang lagi 8 minit sampai pukul 10. So kita sambungkan soalan tu. Soalan adalah ramai orang kena tahu mesti ada manis dengan pahit kan. So ini adalah soalan dia, apakah pengalaman ataupun kenangan istimewa bersama PWB yang tidak dapat dilupakan? So touching ni. Saya dululah Nak tisu ke? Okay, firstly saya yang tak dapat dilupakan adalah saya dipilih mengikuti program Akademi Kepimpinan Wanita. Akademi ini merupakan dia pakai pendekatan mentoring di mana golongan wanita memulakan mentoring yang lebih tersusun dan komprehensif untuk lebih memahami realiti dan cabaran golongan wanita yang berbeza dengan golongan lelaki dalam memimpi. Dan selain daripada itu, saya menjadi sukarelawan kepada komuniti Bandar Utama, membantu mengagihkan voucher dan untuk skrim mesra Usia Emas Jom Shopping kepada warga emas. Selain daripada itu, saya menghadiri bengkel fasilitator latihan untuk pencegahan penderaan seksual kanak-kanak yang objektifnya adalah objektif bengkel ini adalah untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai kes penderaan seksual kanak-kanak dan cara untuk mencegahnya. Okey, yang itu tidak dilupakan. Tapi setakat ni I tahu Puan Junaida pun ada pernah mengunjung parlimen kan? Masa tu ya, apa perasaan anda? Ketika itu saya amat teruja sebab first time saya kami satu bas pergi ke parlimen, lawatan ke parlimen dan sesi perkongsian dengan ahli parlimen wanita. Yang itu memang best sebab kita direct dengan ahli parlimen. Kita boleh bertanyakan soalan, itu yang paling best sekali lah. Bersama YB Hanayu pun ada. Kami juga diberi peluang untuk menghadiri sidang Dewan Rakyat. Itu pun best. Secara selangsung tau, susah ni. And then kita dapat melawati bilik sidang Dewan Negara. Lepas tu kita dapat melihat artifak-artifak dan dokumen-dokumen sidang di Dewan Rakyat yang pertama dan lain-lain. Okey. Apa how about Aslisa? Oh, dia punya lain asyik tak okey saja. Tak apa, kita sabar. Kita kena belajar bersabar-sabar. Kalau ada internet ada masalah, so kita kena bersabarlah, okay? So okay, dia sekarang ni muncul lagi. Okay. Pengalaman yang tak boleh saya lupa terlampau banyak, tapi saya nak ambil satu lah. Satu peluang yang masa buat rakaman untuk Jejak Hasil Suri Selangor. Jejak Wanita Selangor. Wanita Selangor. Sebabnya benda ni tak ada dalam
dalam fikiran saya saya pun tak jangka yang saya kena buat rakaman. Lepas tu saya memang masa teruja, takut, macam-macam perasaan ada, tapi alhamdulillah memang happy sangat. Saya nak ucapkan terima kasih dekat PWB Bandar Utama. Memang terbaik. Okay. So itu saja yang you tak boleh dilupakan lah. Sudah tak. Okay, tak apa. So kita tanya seterus soalannya. Okay, mengapa kita seharus terlibat dengan program-program komuniti, contoh program bersama dengan PWP? Mungkin Junaida, you sebut, silakan. Okay. Dalam program PWB dia ada 2 modul, satu pembinaan kapasiti dan satu lagi modul pengajaran. So dari segi model pembinaan kapasiti ni contohnya macam memberi penerangan tentang konsep-konsep utama gender, meningkatkan kesedaran tentang kepentingan kesesamaan gender dengan masyarakat. Lepas tu saya pernah menghadiri bengkel wanita dan perundangan. Dari situ saya dapat ilmu pengetahuan asas tentang hak-hak wanita sebagai individu, sebagai isteri, sebagai ibu, sewaktu perkahwinan dan selepas perceraian macam mana. Lepas tu berkongsi kaedah yang terbaik tentang langkah yang patut diambil jika berlaku musibah di dalam perkahwinan ataupun cabaran selepas perceraian. So saya ada ilmu jika komuniti saya mempunyai masalah, jiran kamu punya masalah, saya boleh share ilmu tu kepada mereka. Selain daripada itu, saya juga ada menghadiri kursus keselamatan dan pembangunan keluarga seperti perlindungan kanak-kanak kan. So dari situ saya program bengkel tu dapat memberi kefahaman berkaitan dengan Akta Perlindungan Kanak-kanak serta hukuman berkaitan pengabaian, penderaan, seksual grooming ataupun ancaman pedofil. Dari segi asas keusahawanan pula, saya pun ada juga involve sikit-sikit kan. So ia dapat memberi pendedahan mengenai apakah itu keusahawanan dan motif seseorang menjadi usahawan. Macam mana nak memperkasakan apabila kita menghadapi dunia keusahawanan dan perniagaan yang amat mencabar kan. Sekarang semuanya digital, so pemasaran tu dah bertukar cara pemasaran. So dari situ juga PWB ada juga membuat kursus-kursus seperti teknologi maklumat, khusus macam mana nak buka akaun FB, macam mana you nak pasarkan produk-produk you, macam tu lah. Dari segi modul kemahiran pula, yang tu saya kurang sikit, Cik Azliza lebih kan. So kita ni semuanya, manusia ni tak semuanya komplit, tak semuanya perfect. So ada kekurangan dan ada kelebihan. So dari segi modul kemahiran pula, ada seni kraft tangan yang macam PWB ada buat yang yang kraft tangan Jepun. Saya pun tak involve yang tu, tapi saya tahu saya memberi peluang kepada orang lain kerana tangan saya ni agak keras sikit. So dari situ kepada yang involve, wanita-wanita yang involve, dia melatih. Kita boleh melatih wanita di dalam komuniti menghasilkan kraft tangan dari pelbagai sumber dan mampu menjana pendapatan. Itu yang penting. Okey, selain daripada itu, dari segi kemahiran memasak, menu tradisional ataupun modern cookies ke tradisional, selalunya yang buat I dah tak ingat dah, ada 2-3 bengkel memasak. Selain daripada cookies, saya tak berapa involve. Yang tu kuih bulan ya? Kuih bulan pun ada, kuih itu manis. Ada kuih bulan masa tu.
bulan. Bulan saya tak involve yang tu, tapi saya bagi apa yang berminat lah untuk ni. So dari situ juga boleh menjana pendapatan jika kita betul-betul fokus. Kalau kita nak jual kan. Brownies pun ada kan, kek. Lepas tu Kek, itu kek, chocolate cake masa tu buat. Brownies tak ada. brownies tak ada. Okay. Hmm. Itu je lah. Okay. So Liza? Tak ada lah, saya lebih kepada, kalau macam saya lebih kepada nak ajak sesiapa join bengkel kan. Kalau macam PWB buat bengkel-bengkel dekat area kediaman, join lah kan. Sebabnya benda-benda ni boleh bantu kita semua. Lepas tu jangan rasa takut nak buat sesuatu. Macam apa, kalau macam PWB datang, okey tak nak buat, tak nak join. Tapi dekat situ macam kita alami kerugian tau. Sebabnya diorang datang untuk bantu kita. Bukannya datang untuk ambil kesempatan kat kita, tidak. Tapi diorang bagi kita peluang untuk majukan diri kita, nak bantu ekonomi kita ke, nak macam nak bagi nak ubah kehidupan kita. Jadi tak salah kita join diorang sebab apa yang diorang buat untuk masa depan kita. Jadi ambil peluang. Ya. Okey, macam ambil PWP sebagai satu platform lah yang untuk ya, macam platform untuk penduduk atau mereka yang ingin nak menyertai program-program PWP boleh dapat menjana pendapatan yang tali hasil macam itu program-program yang kita anjurkan. So mereka boleh belajar dari sana dan dapat lebih itu ilmu dengan skill macam mana buat dan dapat mendapat itu pendapatan lah kan. Sebagai I memang selalu cakap dengan penduduk kita dalam Tun Bandar Utama, jangan rendahkan diri, jangan selalu sebut I tak boleh buat, I semua tak boleh buat. Tapi kena try dulu. Mana tahu satu hari you kena try banyak kali, mana tahu satu hari you akan dapat itu skill dan you memang tak sangka you punya tahap sampai mana kan. Sebab itu sebab jangan rendah diri, jangan pandang diri, selalu cakap tak boleh, tapi cuba dulu. Try seupaya. Macam saya dalam bahasa memang macam I sebagai penggila ini terbalik apa yang I share dengan I punya story lah ya. Sebab semua I tanya you, I pun nak share sikit tentang I punya cerita lah kan. Kalau tidak tak fair lah kan. Sebab hari ni adalah wanita sedunia memimpin, wanita memimpinkan. So I pun nak luaskan I punya perasaan kepada semua penonton di FB. Tak kisah you lelaki ke, you wanita ke, kalau boleh lelaki try to, kalau ada isteri ke, ada anak ke, ada kakak ke, adik ke, macam mana pun try to, kalau boleh cuba sokong bagi wanita untuk sokong, bagi sokongan lah, support. Itu sokongan memang sangat penting dalam satu keluarga. So and then isteri, sebagai isteri pun kena okay, kalau isteri rumah tangga, kalau you tahu macam mana seimbang masa, then you boleh buat rasa meluangkan sikit masa, boleh pergi belajar sikit skill ke, then boleh dapat lagi, mana tahu boleh dapat lagi pendapatan yang lebih kan. Bukan hanya yang itu mencari perusahaan saja. Mana tahu you anda mungkin dalam bukan skill yang pandai dalam itu hasil itu buat produk ke atau macam mana. Mana tahu
anda memang bagus dalam memimpin, macam you pandai cakap, pembahas ke, kan? Mana tahu satu hari you pun boleh train sebagai jadi leader, macam ahli majlis, ketua kampung, mungkin NGO punya chairman ke, atau ahli majlis RARC ke, ketua ke, kan? Jangan pandang diri sendiri, kan? So mesti macam kita sebelum tu kan kita ada kebanyakan menteri MP macam Kak Wan kan. So kita jangan jangan pandang diri, jangan pandang rendah diri. So mesti kita mesti ada self confidence, ya. Okay. So ini apa yang I nak meluaskan perasaan saya untuk semualah. Jangan sendiri mesti harus sure you got things to mesti ada satu memang benefit untuk kita Cina ada dalam satu Cina kita ada cakap mesti ada kebaikan sendiri lah. Itu tak tahu bahasa cakap apa itu. Seseorang mesti ada dia sendiri punya skill lah, ya. Okay, so seterusnya kemahiran sendiri. Ya, itu sebab I selalu pun try to cakap bahasa. I pun nak meningkat I punya bahasa kan. Tiap-tiap hari kita mesti belajar lah, kan. Jangan takut. Okay, so seterusnya kita adalah sampai soalan yang akhir sekali sebab sudah sampai masa. So akhir punya soalan adalah sempena Hari Wanita Sedunia. Apakah pesangan yang ingin disampaikan kepada kaum wanita yang sedang menonton program ini? Ya. So before the ending kita nak sebut macam meluaskan pandangan anda, apa yang nak sebut kepada para penonton. Ya, silakan. Okay, saya dulu Ya. Okay, Hari Wanita Sedunia merupakan hari bagi menghargai dan mengiktiraf kejayaan yang diperoleh golongan wanita di seluruh negara tanpa mengira latar belakang, etnik, bahasa, budaya, ekonomi dan politik. Saya menyeru semua kaum wanita di Selangor, tidak kira agama, bangsa dan budaya, dekatkan diri anda dengan PWB yang berhampiran. Setiap DUN sudah pastinya telah melahirkan wanita yang berdikari dan mampu menjana pendapatan dan secara tidak langsung meningkatkan ekonomi keluarga. Tak kenal maka tak cinta, kan? So kepada yang terkesan dengan COVID, PWB boleh membantu anda dengan memberi latihan soft skill secara percuma untuk wanita bangkit menjadi usahawan. Sentiasa berfikiran positif dalam semua perkara untuk mencapai matlamat yang diinginkan. So saya juga ingin menambah sedikit. Sebenarnya saya nak mengucapkan terima kasih kepada Puan Hayashi dan YB Jamalia Jamaluddin kerana mendaftarkan nama saya sebagai wakil DUN Bandar Utama untuk memohon tawaran mengikuti kursus kepimpinan akademi kepimpinan wanita di Selangor selepas melalui proses saringan yang ketat. Sebenarnya program ni banyak membantu saya lebih berkeyakinan di dalam pekerjaan saya yang saya membuat more on marketing kan. So ia amat-amat membantu dari segi komunikasi, nak convince klien, and then berhadapan dengan
situasi, so how to solve the problem. So banyak sangat membantu dari segi ilmu jati diri, selain daripada ilmu management lah. So saya amat berterima kasih kepada Puan Aishi dan YB Jamaluddin. So akhir kata, ada akhir kata boleh ke? Boleh. Okey, saya percaya wanita di luar sana ramai lagi masih mempunyai harapan untuk menambah baik kehidupan mereka. Jangan putus asa, PWB ada sedia membantu. So tag PWB, wanita berani memimpin. Oh. Okay. Then Liza? Sempena Hari Wanita Sedunia, pesanan saya yang ingin saya sampaikan kepada yang sedang menonton program ini, ambillah peluang, join program yang dianjurkan di kawasan PWB di kawasan anda. Jangan takut-takut sebab kita yang tentukan siapa kita di masa hadapan. Kalau bukan kita, siapa yang akan buat perubahan. Jadi yakin pada diri. Itu je saya nak sampaikan dekat semua wanita-wanita di luar sana. Okay. So sebelum kita bersulai, okay. So okay, memang harus say memang terima kasih kepada puan-puan yang sudah sertai program ini, live ini. So sekarang pukul 10 pun lewat malam lah. So harap mereka dalam pandemik COVID ini, kita semua kena jaga safe, jaga diri sendiri juga. So kita akan jumpa lagi lah. So let's say kita buat macam kita punya dema kan, wanita memimpin, boleh yang kita try nak. Okay, Alright. I sebut okay so kita try. So sebab Hari Wanita Sedunia, kita mesti adalah tema itu wanita itu dia punya slogan lah. Okay, so okay, let's say I sebut wanita memimpin, kita buat macam biasalah tu. Okay, 1, 2, 3, wanita memimpin, Choose to challenge. choose to challenge. Okay.